Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan Islam tingkatan 1, pelajaran 16 yang bertajuk Al-Asma'ul Husna, iaitu Allah bersifat Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Siapa ada buku boleh buka muka surat 87. Baik, Asma'ul Husna. Sebagai pengenalan, manusia boleh dikenali dengan nama mereka. Ada orang dia letakkan tanda nama supaya orang boleh kenal dia, boleh ingat nama dia. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga dikenali dengan namanya. Nama Allah, selain daripada nama Allah itu sendiri, Allah juga mempunyai nama yang dinamakan sebagai Asma'ul Husna. Al-Asma' merupakan kata jamak ataupun plural bagi perkataan ismun, iaitu Asma' bermaksud nama, Al-Husna bermaksud baik. Oleh sebab itu nama Allah Al-Asma'ul Husna bermaksud nama-nama Allah yang indah yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Baik, Allah mempunyai 99 nama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Asma'ul Husna merupakan himpunan 99 nama Allah yang indah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman." Allah mempunyai 99 nama. Mi'atun illa wahidan. Lagi satu saja nak lengkap menjadi 100. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidak menghafalnya seseorang pun kecuali dia dimasukkan ke dalam syurga. Berdasarkan pada hadis ini, siapa yang menghafal Asma'ul Husna dengan mengetahui maksudnya, insya-Allah ia dimasukkan ke dalam syurga. Baik, Allah mempunyai 99 nama. Daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus sehinggalah As-Sabur. Tetapi dalam pelajaran hari ini kita nak fokus kepada Al-Khaliq yang menjadi Asma'ul Husna yang ke-12 dan Al-Musawwir yang merupakan Asma'ul Husna yang ke-14. Selain daripada Asma'ul Husna, umat Islam juga perlu mempelajari sifat-sifat 20. Sifat Allah yang 20, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, sehinggalah sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat 20 ni dipelajari ketika kita di sekolah rendah dulu. Baik, seterusnya kita masuk kepada tajuk kita, iaitu Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Al-Khaliq dan Al-Musawwir ialah dua nama Allah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terjemahannya, dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha mencipta makhluk, yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Bagi Allah nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, mengakui kehebatan Allah. Dan Allah lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, tugas pertama, menyatakan maksud Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Maksud Al-Khaliq, Al-Khaliq bermaksud Maha Pencipta.
Allah Maha Pencipta makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut kehendak Allah seperti yang ditakdirkan oleh Allah dengan sempurna. Ini bermaksud tidak ada siapa yang mencipta alam ini. Satu pun tak ada sebagai pencipta, melainkan Allah saja. Baik, dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah Al-Khaliq. Firman Allah dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat ke-3. Firman Allah, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Terjemahannya, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Adakah pencipta selain daripada Allah? Allah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okey. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka mengapa kamu rela berpaling daripada menyembahnya? Okay. Kenapa Allah tanya, kenapa tak nak menyembah Allah? Baik, berdasarkan daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa terdapat perkataan Khaliq dalam Al-Quran ini yang menunjukkan bahawa maksud Khaliq adalah pencipta. Baik, dalil akli tentang Al-Khaliq maksudnya hujah berdasarkan akal kita bagi membuktikan bahawa Allah ini sebagai pencipta. Okey. Bukti Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Khaliq dapat dilihat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya manusia. Proses penciptaan manusia disebut dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan proses ini diakui benar oleh ilmu sains moden. Okey. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia yang mampu mencipta sesuatu yang dapat menandingi ciptaan Allah walaupun menggunakan teknologi moden. Benarlah cabaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat. Pasti lalat juga tidak akan mampu dicipta oleh mereka. Baik, itu tugasan kedua. Nyatakan hujah anda bagi membuktikan Allah bersifat Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Tadi kita dah bincang pasal hujah bagi membuktikan Al-Khaliq. Okey. Maksudnya kita dalil akli itu maksud hujah kita secara akal. Okey. Maksud Al-Musawwir. Al-Musawwir bermaksud mereka bentuk. Daripada surah bermaksud gambar. Musawwir ni membuat, membentuk. Allah mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri. Tak sama antara satu makhluk ni, tanpa berpandukan sebarang contoh pun sebelumnya. Okay? Setiap makhluk ni mempunyai identiti yang tersendiri, tak ada sama pun. Sebab tu pada kad pengenalan kita ada cap jari. Cap jari kita tak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dalil nakli di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Al-Musawwir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-6. Terjemahannya, dialah Allah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendaki. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Berdasarkan daripada ayat ini terdapat perkataan yusawwirukum yang menunjukkan Allah membentuk rupa manusia. Okey. Dalil akli Al-Musawwir, bukti hujah kita bagi membuktikan Allah
Al-Musawwir dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa manusia. Rupa luaran seperti wajah muka kita, warna kulit kita, jantina kita, bangsa kita menjadikan setiap individu berbeza. Mata kita, cap jari kita, jenis darah dan DNA. Semua tu pula membentuk identiti dalaman individu yang unik dan tidak dapat ditiru. Manusia memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah ini untuk mencipta teknologi yang berupaya mengenali identiti dalaman manusia melalui penggunaan imbasan retina mata, cap jari dan pengencaman DNA. Contoh imbasan dalam retina mata ni. Telefon telefon pintar. Okey, kita letakkan kekunci supaya orang lain tak boleh buka, tapi kita tak payah buka pakai menggunakan kekunci. Kita letak je muka kita, telefon boleh kenal muka kita. Tapi kalau bila kita pakai mask ataupun topeng muka, dia tetap boleh kenal kita sebab dia mengimbas muka kita melalui retina mata. Ataupun kita menggunakan cap jari, dikenal kita melalui cap jari kita. Seterusnya pengecaman DNA, contohnya dulu ada kejadian pembunuhan. Mayat tu tak dapat dikenali oleh sesiapa. Jadi pasukan forensik yang ada dalam polis tu, dia mengambil sampel DNA, contoh DNA untuk dikenal pasti siapakah yang mati tu. Bermula pada kejadian tersebut, maka istilah DNA ni menjadi terkenal. Jadi orang tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan DNA? DNA baik, apakah yang dimaksudkan dengan DNA? DNA ialah satu istilah yang diambil daripada asid deoksiribonuklear. Dia mengandungi set-set arahan biologi yang membentuk peribadi bagi setiap individu. Okay? Yang berpusing ni adalah DNA. Jadi DNA ni, dia ada bacaan-bacaan dia. Okay? Set-set arahan dia terdapat di tengah tu. Okay? Satu DNA mempunyai maklumat sama seperti 4 tingkat perpustakaan. Sama dengan jumlah maklumat yang terdapat dalam buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan yang mempunyai 4 tingkat. Banyak tu maklumat, tapi DNA ni ada halus saja. Hebat. Betapa hebatnya ciptaan Allah. Maklumat-maklumat ini pula diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui perkembangan pembiakan. Maksudnya, maklumat ini diturunkan daripada mak ayah kita, dia kahwin, dapat kita, DNA ini turun kepada kita. Kemudian, kita kahwin, dapat anak, diturunkan ke generasi seterusnya. Okay? Sebab tu, Mak Saleh, contoh Mak Saleh, orang putih, kulit dia putih, rambut dia parang, mata dia hijau. Okay? Dia berada di tempat yang sejuk, salji. Kemudian dia pergi ke tempat yang panas. Orang kata kalau kita pergi ke kawasan panas ni, kulit akan jadi hitam. Tengok Mak Saleh sama je, kekal putih, mata hijau, rambut perang. Sebab dia bawa keturunan dia. Gen dia tu dia bawa. Manakala orang yang berkulit hitam, okay, dia kahwin dengan orang kulit hitam, dia pergi ke negara yang sejuk. Orang kata ke negara sejuk akan boleh jadi putih. Tak sebenarnya. Dia membawa gen keturunan dia berkulit hitam. Walaupun dia pergi ke negara yang sejuk. Sebab tu dekat negara Eropah tu, ada kulit putih, ada kulit hitam. Baik, ni gambar DNA tu. Daripada DNA tu, dia terpecah dua. Kemudian dia membentuk DNA yang baru. Okay, semua kehidupan di bumi ini memiliki corak DNA yang unik. Maksudnya tak sama antara satu sama lain. Untuk menjadikan seseorang manusia itu sebagai manusia. Dan seekor harimau itu sebagai harimau.
Okey. Dia dalam DNA ni dia ada peraturan dia supaya nanti sel yang tumbuh tu, sel yang berpecah, yang dipecah dua, dia kalau di manusia dia tetap jadi manusia, dia tak jadi seperti harimau. Ini contoh sel, bagaimana sel tu dipecahkan. Okey. Dia mengikut peraturan yang ada dalam sel tu, kromosom dan DNA. Dia berpisah. Dia mengembangkan sel-sel baru. Sumber DNA seseorang manusia ataupun seekor arnab maupun sepohon pokok diwarisi daripada ibu dan bapanya atau dikenali sebagai induk. Induk ni maksudnya mak ayah dia lah. Kalau mak ayah dia manusia, dia jadilah manusia. Dia tak ada berkembar manusia jadi arnab, tak. Sama ada manusia ataupun haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Masing-masing ada sel masing-masing dan mempunyai induk. Dan berdasarkan induk tu, dia melahirkan generasi masing-masing. Tengok sel tu terpisah, kemudian dicantum. Nampak sel tu bulat. Kenapa bila dicantum-cantum kita tak jadi bulatnya? Kita punya sel kita ikut arahan. Yang sel bahagian kuku, dia menjadi kuku. Sel kulit jadi kulit. Sel gigi jadi gigi. Sel rambut jadi rambut. Tak adalah sel rambut tu tumbuh gigi. Tengok betapa hebatnya Allah ciptakan. Badan kita ni mengikut arahan daripada Allah. Allah perintahkan begitu. Ini menunjukkan badan kita juga bertasbih kepada Allah. Dia taat kepada perintah Allah. Baik, seorang manusia akan memiliki satu set lengkap DNA kromosom yang diperolehi hasil perkongsian ibu bapanya. Apabila perkongsian ibu bapa akan daripada induk, dia akan melahirkan manusia yang mempunyai satu set lengkap DNA. Set-set kromosom dibarisi oleh jutaan maklumat tentang hidupnya sebagai manusia. Maklumat-maklumat ini dikenali sebagai gen. Contoh gen adalah seperti warna mata ataupun bentuk hidung. Sebab tu kalau ayah kahwin dengan mak, dapat anak hidung sama. Kalau mak ayah hidung mancung, dapat anak hidung mancung. Orang tengok, oh ini anak dia. Orang tahu keturunan dia. Baik, seterusnya tugasan 3. Jelaskan peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah. Baik, kita nak tengok macam mana, apakah peranan manusia apabila melihat ciptaan Allah. Berdasarkan pembelajaran yang kita lalui tadi, kita dapat simpulkan bahawa manusia berperanan menyelidik dan meneroka ciptaan Allah. Kita tengok keliling kita ada ciptaan Allah ni. Kita ni ada peranan kita sebenarnya. Kita kena menyelidik dan meneroka. Kenapa? Kerana Allah mengurniakan manusia akal dan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Hasil penyelidikan manusia perlu dimanfaatkan ke arah yang baik. Dengan kurniaan akal, manusia yang lemah boleh menjadi lebih kuat daripada haiwan yang lebih besar. Contohnya, haiwan yang besar adalah gajah. Apabila kita dalam keadaan kita yang sebenarnya, kita tak ada kelengkapan apa-apa teknologi, berhadapan dengan gajah, kita boleh mati kena lenyek dengan gajah. Sebaliknya dengan teknologi yang dihasilkan oleh manusia menggunakan akal fikiran, manusia dapat mencipta jentera yang lebih besar daripada gajah, dapat melawan kekuatan gajah yang lebih besar daripada manusia. Firman Allah, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 70.
terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami telah memberi mereka berbagai-bagai kenderaan di darat dan laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik, serta kami telah melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya mengatasi banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Bermaksud, Allah sebenarnya telah memberikan kelebihan kepada manusia mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain ini menjadi kemudahan kepada manusia. Baik, seterusnya peranan menyelidik dan meneroka ciptaan Allah ni merupakan fardu kifayah. Setiap kita ni ada peranan masing-masing. Kena ada wakil dari kalangan kita untuk melakukan penyelidikan. Melalui penyelidikan manusia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup mereka. Hasil penyelidikan manusia perlulah dimanfaatkan ke arah yang baik. Setiap hasil penyelidikan juga perlu meningkatkan lagi keimanan kepada Allah. Okay? Inilah yang membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Sebagai contoh, orang yang tak beriman, dia tak kira. Dia meneroka alam ni untuk menghasilkan sesuatu yang boleh menguntungkan dan memenangkan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, dia menyelidik dan menghasilkan sesuatu supaya mendatangkan manfaat kepada manusia dan supaya dapat meningkatkan iman kepada Allah. Okay? Nah, kita ambil satu contoh dekat Chernobyl, satu kilang reaktor nuklear. Okay, dia berhasrat nak mencipta bom nuklear dekat Rusia. Tiba-tiba kilang tu meletup. Akhirnya bandar tu semua manusia mati, binatang mati, tumbuhan mati, menjadikan padang jarak, padang terkukur. Burung terkukur pun tak ada kat situ. Okay? Ya, setelah berpuluh-puluh tahun barulah ada muncul makhluk sikit. Itu pun makhluknya cacat. Okay? Ada harimau pun cacat. Semua makhluk yang ada kat situ, dia punya DNA dia telah mengalami mutasi, iaitu DNA ini telah berubah hasil daripada pencemaran radioaktif. Okay? Pencemaran nuklear. Daripada kesimpulan itu tadi, maka tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Sekian saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jumpa lagi pada masa